Okey tuan-tuan, okey 17 orang lah. Alhamdulillah. Sebab saya gini, saya nak share sikit koleksi ataupun jualan saya untuk senjata panjang lah ataupun pedang. Okey, hari ni stok banyak masuk. Alhamdulillah, dan saya bawa personal collection saya sendiri untuk cerita tentang contoh-contoh pedang Melayu. Sebab kalau kita tengok, dengar lagu dandut lah kan. Okay, kalau kita tengok kolektor persenjataan di dalam negara kita ni, kita lebih cenderung kepada perkerisan, jenis-jenis keris. Jarang kita jumpa kolektor yang menyimpan pedang. Tapi alhamdulillah, sejak saya main pedang ni, saya jumpa kolektor pedang. Okay, kita kena biasa dengan pedang ni, sebab kita kena faham. Zaman kita ambil 200 tahun, 300 tahun dulu, orang-orang Melayu ni berperang, saya dipakai meriam, tarakul. Pedang adalah senjata utama ni. Jadi pedang-pedang yang ada ni, dia mengikut suku bangsa kaum itu sendirilah. Kalau orang Minang macam ni pedang dia, kalau orang Banjar, orang Sumatera macam ni pedang dia kan. Jadi pedang itu pula dia mencirikan macam manakah kaedah permainan bela diri dia. Kalau contoh permainan orang Bugis kan, permainan buah pukul, jadi senjata dia bersesuaian dengan permainan dia. Kalau orang Minang, dia ada cara permainan persilatan dia, jadi senjata itu akan bersesuaian dengan permainan dia. Jadi kalau kita melihat pedang tu, selain daripada struktur yang dibuat, bangunan yang dibuat, material yang digunakan, kita akan berfikir macam mana mereka menggunakan pedang ni. Bagaimanakah kaedah permainan dia untuk menggunakan pedang ni, kan? Itu unik main pedang ni. Kalau keris, bangunan keris ni sama memang. Keris ni lebih kepada apakah material dia dibuat untuk siapa, macam tu. Tapi pedang dia berbeza. Pedang ni berbeza. Sebab orang pakai pedang ni memang guna untuk ketika itu. Digunakan untuk kedaulatan tanah air dia. Jadi pedang yang ditempa, yang dibuat, mesti bersesuaian dengan permainan bela diri dia. Betul? Kalau saya salah, tolong betul kan? Keris sama. Abang jumpa kes Jawa ke, panjang 15 inci macam tu juga. Kes Melayu ke macam tu, Saras ke, Melela ke, Bugis ke, dia berbeza pada low, pada pamor, pada material yang digunakan. Tapi pedang tidak. Pedang dia akan mengikut permainan orang tu. Itu beza pedang. Itu saya minat pedang. Saya lebih minat pedang. Jadi pedang ni dia akan menceritakan siapakah orang ni dulu, apa panglima, macam mana dia main. Okey, contoh pedang. Okey, saya showkan ni pedang. Pedang Nabu. Pedang ni saya beli di Sumatera. Panjang ni. Tapi dia ada lambang kerajaan Patani di sini. Dia ada lambang. Ini Nabu. Ini pattern Nabu. Saya pernah dapat Nabu yang lebar. Saya beli dengan Kihong dulu. Cantik gila Nabu. Sekarang ada dengan Pak Bakar Kelang. Baju. Ini Nabu. Sarung kulit. Panjang tuan. Panjang Nabu. Okay. Kemudian kalau kita tengok daripada handle dia ni, somebody punya lah. Sebab dia ada khas dia. Ada ukiran khas dia. Kulit dia ni pun tebal. Okay. Ini Nabu. Pedang ni sangat ringan. Sangat ringan. Dan dia panjang. Dia panjang. Tajam. Memang tajam gila. Memang tajam. Dengar suara saya tuan-tuan, dengar. Okay. Dia tajam. Dan yang unik Nabu ni, Nabu ni ini Nabu yang ketiga saya dapat. Tuan-tuan nak tahu, pedang-pedang era 19 kita akan jumpa buaya berenang. Ni era-era 19 kita akan jumpa buaya berenang. Ni biasa yang kita jumpa kat sini. Tapi pedang-pedang yang sebegini, Nabu, Jenawi, Kelewang Sumatera, Senangkas, apa lagi, pedang belut pun era 19. Minta maaf tuan-tuan, ada orang call saya sambung balik. Kalau pedang yang macam tadi yang saya sebut, dia akan ada era 17, 18. Jadi pedang yang begini susah nak jumpa di pasaran.
sangat susah lah nak jumpa. Apa yang unik nabur ni tuan-tuan? Nabur ni kalau kita letak macam ni, dia akan tegak begini. Ni nabur. Ni nabur. Yang saya jumpa nabur, bila terbalik mata dia akan ke atas. Ni nabur. Ni handle yang sempurna lagi lah. Handle yang sempurna. Ada yang saya dapat handle ni dah patah. Yang Pak Bakar beli tu memang lawa. Pak Bakar beli tu lebar. Ini nabur. Nabur ni yang kata guna oleh suku Banjar. Saya pun kurang mengkaji lagi. Mungkin tuan-tuan mana yang bijak boleh share kepunyaan siapa. Jadi permainan dia ni lebih kepada melibat memancung. Kenapa dia melengkung begini? Ada yang mengatakan untuk ambil pedang orang kan. Ada yang kata macam tu lah. Ni nabur. Yang ini Sikin Aceh. Ramai yang tak pernah tengok Sikin Aceh ni. Ni Sikin Aceh. Tuan-tuan boleh Google nama Sikin. Pattern hulu dia ada macam-macam jenis. Untuk golongan bangsawan dia macam mana, untuk golongan tu macam mana, dia ada pattern ni. Macam sikit lah pattern yang ada. Ini Sikin Aceh. Panjang tak Sikin Aceh? Kalau Sikin Aceh ni kita akan ingat pada Kerajaan Melayu Pasai. Kerajaan Melayu Pasai yang mana menerima kedatangan Islam yang pertama. Kerajaan Melayu, Samudra Pasai, inilah senjata yang digunakan menentang Belanda satu ketika dahulu. Maknanya inilah bukti sejarah, bukti diam sejarah. Bagaimana kaedah ataupun permainan yang digunakan, senjata yang digunakan dan permainan silat atau bela diri yang digunakan pada masa itu untuk menentang penjajah. Ini pedang Aceh ataupun dipanggil Sikin Aceh. Okey, tuan-tuan besi dia sini macam besi menelam. Besi dia berdenting, ringan, tajam, semua. Kemudian tuan-tuan tengok temin dia ni disambung terus dengan bilah. Temin. Ni unik pedang-pedang Melayu ni. Kalau tuan-tuan minta saya cari keris melela, saya boleh cari game melela ini antik. Tok, saya nak melela 3 lot antik. Saya ada era kan. Saya nak melela lot 7. Saya boleh cari melela. Tapi kalau nak cari Sikin, pedang-pedang yang sebegini, tak ramai yang ada menyimpan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, saya orang New Zealand lah, kita tengok Laut Selat Cina Selatan, Selat Melaka ni atau pantai barat dengan Sumatera ni, mana pernah berhenti berperang. Laut ni tak pernah berhenti berperang. Jadi senjata-senjata ni payah kita nak jumpa. Semua dirampas, jatuh dalam laut, hilang, patah semua kan. Keris kita pernah jumpa. Sebab keris pakaian orang besar. Dia duduk di dalam istana. Yang pergi perang ni panglima. Balang yang pergi berperang kan. Jadi keris boleh dapat dijumpai. Ni pendapat saya lah. Pedang-pedang yang lama segini susah nak dapat. Boleh saya katakan anggaran usia ni mungkin 200-300 tahun kan. Mungkin lebih. Masih baik lagi. Kalau tengok mata dia, kesan-kesan belakang dia ni, banyak dia kesan-kesan takik lah. Ini Sikin Aceh. Okay. Mungkin penerangan saya ni atas ilmu saya saja. Mungkin kalau ada yang tak sependapat, boleh share pendapat. Kita pulang. Ini satu lagi pedang. Pedang ni dibuat daripada kulit kuda. Pedang ni saya dapat di Johor. Ada seorang sahabat saya datang ke sini, kemudian dia kata dia ada koleksi di rumah untuk dilepaskan, dan saya pergi baru ni dengan Abang Zul di Johor dan saya ambil pedang. Pedang ni hulu dia boleh kata sumbu lah, tapi saya tak nak sayang, tapi pada mata saya dia sumbu. Ada emas di sini. Emas di sini. Ada emas. Ringan, panjang, tuan-tuan. Ini koleksi ya, tuan-tuan. Sangat ringan dan tajam. Ni kalau macam ni, dulu pattern Makara ni kita panggil pedang Palembang lah atau Sumatera.
ringan, tajam. Jadi dia ni special. Mungkin kepunyaan orang special. Kenapa? Sebab dia ada emas. Dia ada emas pada hulu dia. Ada hiasan emas pada hulu ni. Masa ni kita dapat rencong Aceh yang ada emas, yang kita upkan gambar rencong Aceh yang handle dia emas tu. Kita dapat dalam koleksi pedang ni lah. Ni pedang-pedang ni macam ni kita buat koleksi supaya pameran-pameran nanti boleh kita keluarkan. Cantik kan? Dia punya buatan ni kat sini. Dia dulu pedang ni, dia cerita pedang ni dibawa daripada Holland datang ke sini. Dia rampas bawa ke Holland dan Holland bawa balik ke sini. Jadi pedang ni dia mari sebab ada tu kan. Kita dapat rasa kan bagaimana nenek moyang itu satu ketika dulu betul-betul mempertahankan tanah air. Keadaan pedang ni sangat baik permainan dia. Tapi kalau di belakang ni nampak kisah-kisah takik kan tu. Sebab orang ni dia tak ada belaga depan dengan depan. Bila orang libas, dia libas ke belakang. Mata pedang ni yang buang, baru dia masuk. Hulu dia pada sumbu. Pada sumbu. Sumbu ke? Tapi saya kata sumbu lah. Mungkin tanduk seladak. Panjang ni, saya ingat dalam 30 inci macam tu. Dan pedang. Sebab dulu, biasa kita jumpa buaya berenang dalam 21 inci, 22 inci, 19 inci kan. Tapi banyak rupa pedang Melayu yang panjang. Ini antara kelewang lah, saya panggil kelewang. Tak tahu nama betul dia apa. Sebab pedang ni kurang kita mengkaji kan. Ni saya share. Ni pedang-pedang era 19. Era 19. Sahabat. Okay, saya dah baik boleh. Ini barang ni pun saya tak jual, tapi datang ke galeri saya dia biasa gunakan pedang ni. Pedang ni saya ambil daripada seorang tua berada di Perak yang pernah terlibat, kata dia yang pernah terlibat dalam 14 hari komunis merintah. 14 hari komunis merintah. Simple macam parang orang kampung. Ini dia panggil perang panjang. Tapi nauzubillah ringan dan tajam tuan-tuan. Dah dibaik pulih oleh Abang Johan. Nampak sepuhan dia sangat ringan. Ramai yang dah pegang barang ni kat sini. Sangat ringan dan tajam. Sangat tajam. Mata masih cantik lagi. Mata masih cantik, tapi belakang ni ada kesan sikit lah. Kalau tuan-tuan perasan ada kesan takikan tu. Sepuhan dia hanya pada bilah. Ini perang panjang. Ni era 19. Ni era 19. Ni era 19. Pertengahan 19 atau tahun 40-an, tahun 30, 50, era-era zaman tu lah pedang-pedang ni buat. Besi dia ni kita tak pasti lah besi apa. Tapi dia yang penting dia ringan, dia tajam. Baru ni saya dapat lagi satu pedang. Pedang yang kita sinonim dengan 13 Mei. Ini pedang ni saya dapat daripada orang di Shah Alam. Dia kata orang rumah dia tak suka ada barang-barang macam ni. Ini 19 juga, mungkin tahun era 57 tu mungkin, ataupun selepas tu. Dah digosok sikit lah. Dia ada kalimah kat sini tuan-tuan. Ada kalimah. Kalimah yang dipahat, kalimah tauhid kita. Ni pedang buaya berkenang. Yang ni saya nak jual. Yang ni saya nak jual. Barang ni dulu selalu saya jumpa ni. Barang macam ni. Kau pergi kampung, adalah dapat, sekarang dah susah nak dapat lah. Harga pun makin mahal barang ni. Dia panjang 21 inci. Orang dulu mana ada tinggi-tinggi. Dia ada hanggat. Kalau hanggat kat sini hanggat dia ni, dia ada satu yang macam ni dia panggil jantan. Kalau betina dia leper. Dia leper dia panggil betina. Ni hanggat jantan lah. Ni guna untuk tumbuk. Ni lock dia kat sini. Pedang ni dia ada mata di atas. Kalau tuan pasal dia ada mata di atas, mata di bawah. Sebab apa? Sebab bila duduk begini, ambil ni, ambil ni.
baru masuk. Dia nak ambil daripada bawah. Sarung ni mungkin baru dibuat lah. Baru pun tak baru, mau 20-30 tahun juga sarung ni. Yang ni saya jual sebab saya dah ada yang lain. Ni saya jual. Kena nanti beli PM saya lagi. Saya tak ada nak tengok. Ini kelewang Sumatera. Kita kata kelewang Palembang, pedang Palembang. Saya pernah komen tentang barang ni dulu. Sepanjang saya pergi ke luar undang di Negeri Sembilan, pedang-pedang ini ada menjadi pedang-pedang kebesaran ataupun pedang-pedang bertabalan masa hari kerjaan undang luar. Dan saya ada jumpa juga barang-barang ini di koleksi pusaka orang-orang kampung. Barang-barang macam ni di Negeri Sembilan lah. Okay, pedang ni kamu ada tuan-tuan. Dengan mamo dia cantik. Okay, ada pedang. Kalau kita perasan ni saya pun baru belajar. Saya baru belajar dengan ada seorang kolektor pedang, Abang Razlan. Kalau pedang yang muncung dia naik ke atas begini, ini pedang era yang baru, mana era 18 lepas pemasukan penjajah ke tanah Melayu ni lah. Tapi pedang Melayu yang asli dia mesti menunduk ke depan. Ini pedang lama lah. Mana pengaruh tu, antara pengaruh permainan tu. Okay, contoh Okay, yang ini. Tengok pamau dia tuan. Pamau dia. Tengok, ini pedang Melayu yang lama, yang asli. Atas sifat Melayu tu yang menunduk, dia menurun ke bawah. Kalau tuan pasang, mata dia menurun ke bawah. Okay. Ini dulu special punya lah, tapi batu dia dah habis hilang lah. Ini tanduk, perak, kemudian ada pamuk. Ini jual lah tuan-tuan. Ini saya jual. Nantilah PM harga saya akan up gambar satu-satu. Ini saya nak share saja. Lewang Sumatera. Yang ni dia tak panjang sangat. Jadi permainan macam ni kita sinonim lah dengan orang-orang bila pilah macam ni, kita panggil orang-orang Bugis punya lah. Permainan yang dipakai oleh golongan orang yang bermain buah pukul atau pukulan kan. Jadi senjata dia tak berapa nak panjang sangat, sesuai dengan permainan dia. Dia lebih kepada menetak ni. Kalau tengok pada bidah gengan ni, walaupun dia besar tapi dia gengan. Dia lebih pada menetak, sembelih kan, mana kan, sebab mata pun ada kat depan ni. Saya nak mengaya pun tak pandai sangat main pedang ni. Sebab ramai saya tengok mainan orang pedang orang Melayu ni lebih pada seni dia. Pada mempertahankan diri tu jarang saya nampak. Keris kita banyak, selalu kita jumpa orang bermain keris, pedang ni. Kalau main parang yang ting-ting tu lain, ni pedang Melayu, yang cara pedang Melayu. Banyak dah hilang kan. Ini Senangkas. Ada orang panggil Tulwa, macam-macam nama lah. Ada di siapa yang call saya minta maaf, Pak Mat, minta maaf, saya tengah buat live, saya kena cancel call. Cancel lah, satu telefon. Okay. Ni pedang-pedang dalam. Kalau Negeri Sembilan sinonim dengan barang ni. Pahang pun banyak juga saya jumpa pedang-pedang yang dipanggil Senangkas ni. Sama ada dia memang adalah pedang untuk berperang ataupun dia lebih kepada alat kebesaran. Itu saya pun tak pasti. Tapi function yang ni boleh saya ceritakan sikit. Bila orang libas pedang, bila libas pedang, dia akan nempel macam ni. Jadi pedang akan masuk ke sini. Dia grip pedang kat sini. Ini function dia lah yang saya tahu. Jadi yang ini
mungkin ramai yang tak tahu, ini bunga tulip. Ini pengaruh Arab tu ada juga lah pada pedang ni. Ada kata pedang Dayak, ada kata pedang orang India kan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, pedang-pedang macam ni saya jumpa di semua balai undang luar di Negeri Sembilan sebagai alat kebesaran. Dan kalau jatah ni 9 pun banyak jumpa pedang begini ya. Ada yang melengkung, ada yang lurus. Kalau di Pahang lebih dipanggil hulu belut. Ada gaya macam hulu belut sikit lah, karung baru lah. Pedang ni lurus ya. Di Pahang kita lebih sinonim dengan pedang belut. Kalau siapa yang biasa dengar pedang belut, dia agak sinonim di negeri Pahang. Ini saya tak berani nak kata, tapi pada hulu dia, pada bilah dia ni, walaupun saya dapat di Sumatera, di seberang, tapi ada siri-siri pedang belut. Ya. Tapi kita tak boleh nak belik, sebab satu ketika dahulu peradaban bangsa Melayu ni yang dibawa oleh di kalangan orang Sumatera. Kita boleh tengok raja-raja Melayu kita yang ada daripada keluarga-keluarga daripada Sumatera, hubungan daripada Pagar Ruyung, sama ada daripada Palembang kan. Daripada sana peradaban tu bawa masuk ke kita di sini. Jadi mungkin daripada yang duduk kat sini berhijrah balik ke sana, yang sana berhijrah ke sini. Contoh macam kerajaan Melayu Terengganu, kenapa dia pakai Nobat Riau Lingga? Mungkin ada cerita-cerita yang tertentu. Tengok bang, ada customer datang. Bang, tengok pedang lah. Hari ni abang ni datang pada Seremban ni, mentah daerah, nak tengok pedang. Tengok bang. Jadi peredaran masa tu, lepas kedatangan British dengan Belanda era 19, kita berpisah antara Sumatera dan tanah Semenanjung ni. Dulu kita satu rumpun Melayu kan. Awak daripada Patani sampai ke Jawa, rumpun Melayu daripada Filipin lagi kan. Ada di sana rumpun Melayu ni besar. Kalau kita kecil yang bercakap Melayu ni, Patani bawa sampai ke Sumatera, bawa ke Jawa. Rumpun Melayu ni. Dalam koleksi kedai saya ni, pedang baru pun ada, pedang lama pun ada, yang murah ada, yang mahal pun ada. Kalau nak yang baru pun ada dalam sekitar 400.5. Kalau yang lama ni dia tak ada siling lah. Macam saya tunjuk yang ada emas tadi, mahal lah. Itu koleksi lah. Saya nak simpan lah. Tak pernah jumpa lagi kan. Nabu ni saya dah ada satu. Yang nabu tadi saya tunjuk, saya jual. Ni Sunang Saras, Sunang Patani. Sunang Patani, ulu daripada Bahar. Dia siar terbang. Besi ni lain. Dan dia ada ketanan anak sungai di tengah tu tuan-tuan. Masuk lah. Bunga kerawang dia berang saras. Sunang. Yang ini saya nak jual 6,000. Minat kita boleh cerita. Betul-betul minat kita boleh bersembang. Yang tu koleksi saya lah. Yang ini Sunang juga. Bilah baru, pakaian baru. Bilah lama, pakaian baru. Yang ini harga 2,200. Sunang tak murah tuan-tuan Tapi kalau 2,200 ni murah lah. Dengan pakaian ni saja nak buat berapa dah dengan hulu kan. Bilah lagi antik, bilah besi sebatang. 2,200. Yang ni saya tak tahu nama. Nampak pattern macam nabur. Cantik tak? Dekat sedih nabur tu tak? Dia tak tegak mata ni. Ni bukan nabur lah. Tak tahu apa nama pedang ni, tapi cantik lah. Cik selit dia.
mungkin pakai untuk di kapal ke. Saya tak rasa pedang ni untuk di lapangan, lebih macam di kapal kan. Sebab dia kecil ni, pendek ni. Saya ingat 15 inci, 16 inci ni. Tapi cantik lah dia buat pakaian ni. Ni pedang baru, saya ambil ni gambar. Dengan orang ni saja 15 tahun dah. Ni kalau sesiapa nak 300.5. Okay. Kalau tak ada pedang, tengok bang. Ini cutlass nama dia. Pakaian orang Belanda. Okay. Kalau ada sejarah, tentera Jawa pernah diupah untuk memerangi kerajaan Aceh masa tu. Jadi ni pedang yang diguna lah. Pedang yang diguna. Saya pun baru belajar. Pedang. Okay. Kalau kita tengok barang ni, memanglah ni barang orang asing, tapi kita simpan. Tunjuk pada anak cucu kita, barang ni lah guna dulu lawan orang Melayu. Barang ni lah guna. Bukan kita buang barang ni, bukan. Kita simpan barang koleksi-koleksi ni. Ada orang nak jadi ahli koleksi sebagai koleksi peribadi dia dengan harga, supaya satu hari dia harga dia makin lama makin mahal. Okey, itu kolektor. Itu kolektor. Tapi kita sebagai penggiat warisan yang belajar nak minat, kita simpan. Kita simpan koleksi ini sebagai bukti. Satu hari nanti anak cucu kita dapat saksikan, ini nenek moyang dia punya barang. Nenek moyang dia berperang dulu ni, permainan dia macam ni. Cari permainan kan. Sebab pada senjata tu dia akan menunjukkan permainan persilatan. Kalau orang tu dia bermain pukulan, dia takkan sesuai pedang yang main berlangkah-langkah ni. Jadi permainan yang dia bawa tu akan mesti bersesuaian dengan senjata yang dia guna. Itulah. Ini lawa. Okey tuan-tuan kalau kita perasan cenangkas ataupun keluar ni, dia ada tembaga, dia ada besi. Saya difahamkan yang besi tu lebih lama pada yang tembaga. Tembaga ni baru sih, maknanya baru tu bukanlah buat tahun 2001 kan. Mana lebih lama lah yang besi tu pada yang tembaga. Ini jelas lawan ni. Dia ada melengkung di tengah. Dia ada macam lurut lah kat tengah. Nampak kan? Dia lurut macam saja. Kotak kemah. Lawan bang. Berapa? Ini harga dia 1,800. Barang tak kutip tepi jalan. Kalau 1,800 murah ni. Sebab market 2,000 lebih. Okey, buatan mana ni apa ni? Benda Melayu lah. Abang nak tanya buatan tu tak ada zaman ni. Ni barang lama kan. Melayu, rumpun Melayu tu besar. Sebab kita orang kata nak Bambang Semenanjung kan. Bambang Semenanjung. Okey, kita faham kolektor ada Semenanjung. Tapi kita buka sikit rumpun Melayu tu. Rumpun Melayu ni besar. Sumatera tu pun Melayu kan. Jawa tu sendiri pun dikata orang Melayu juga. Rumpunan Melayu lah tu. Jadi bila kita kata barang Sumatera tak bagus ke atau barang seorang tak bagus, kita menidak nenek moyang tu. Nenek moyang saya semua orang Sumatera bang. Tak ada bacung sini air ni. Kan asal Minangkabau ni kita ni dekat mana? Macam tu lah abang kan. Ni kolektor ni orang lama ni. Bacung tu je. Jadi jangan nak kotak-katik kan. Ada orang ngomong ni barang Semenanjung. Ni barang Sumatera. Asal rumah Majapahit. Sudah puncuk Majapahit ada Sriwijaya kan. Krisan tu persenjataan tu besar. Nusantara. Jadi kita kena pandai skop Nusantara. Baca dulu sejarah kan baru kita nak apa. Macam kolektor abang ni kita Manasih ni. Walamo ni. Baca sejarah dia Pak. Baca sejarah. Jadi kalau nak melihat sejarah ni ambil 500 tahun dulu, 300 tahun dulu. Perumpunan Melayu tu mana? Perumpunan Melayu tu Pak kan. Sampai selatan Filipina tu. Ini Alamek. Ini Alamek. Ayo Pak. Kat sini ada gadis. Ini Alamek.
sinonim dengan golongan orang suku kaum Bugis. Main macam mana tak tahu. Ada tuan-tuan, kalau tengok bawah ni, ni ada pedang, belakang sana ada pedang, dalam pun ada banyak lagi pedang, kiri pun banyak. Saya nak tamat sebab saya nak entertain pula customer saya datang ni. Saya pedang yang lebih terkurang saya mohon maaf. Sekarang saya up gambar saya satu, mana yang berkenan boleh PM saya lah. Nampak? Yang itu CV3 pak? Okay tuan-tuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.